Hai, Assalamualaikum guys, kembali bersama Aperture Podcast. Aku Zaf bersama Riz dan Mus. Sekali lagi kami kembali untuk review filem terbaru Zack Snyder's Justice League 2021. Okay, filem ni ditayangkan melalui streaming service HBO. So kalau yang mana yang dekat selain country yang ada HBO Max, dia tengok dekat HBO Go lah. Okay, HBO Go dekat US and Australia, I think ada HBO Max lah. Lagging sikit kan? HBO Go tu crash sikit lah. HBO Go dia Asia region je yang crash. Kenapa? Server dia tak cukup power lah. Ramai sangat at the same time. I think lepas 2 jam kot baru boleh play kat HBO. Border soft. Itu pun bukan semua orang boleh play. So korang kena kat tu? Kita orang ada HBO Max. Tunggu HBO Go hantar pusing celaka betul lah aku buka HBO Max. Boleh. Ini memang Asia region. Tengok HBO Go tak boleh kan? HBO Max lah. Tak ada isu langsung. Kita anticipate HBO Max yang akan problem. Sebab lagi ramai kan? Dengan VPN lagi kan. Sebab dengan VPN dengan network kan. Sekali HBO Go. Daripada segi konten sama je kan? Dia cuma dia play at the same time. Tapi every region dia punya server lain lah. Screen semua sama lah. Screen 4:3. Screen ratio. Screen ratio 4:3 kan? Tapi 4K lah kan yang HBO Max. HBO Max iya ke? Aku tak sure. Okay. HBO Go HD je dia tulis. HBO Max aku tak sure. Aku rasa 4K ke? Tak. Dia kena confirm lagi. Tapi kalau 4K pun tengoklah device kita 4K ke tak. Device kat mana? Aku tengok kat iPad ni. Tapi kalau kau tengok kat iPad nampak seronok sikit lah dia punya size screen tu dia punya padat visual sikit lah. Tak rasa macam ada wide screen lah. Memang ngam lah dengan screen tu. Right, so memang invest banyak lah. Teruskan Zack Snyder Justice League. Perlu ke kita explain kenapa ada Justice League lagi sekali ni? Perlu tak? Boleh lah. Banyak orang tanya Ramai orang tak tahu tau. Okay. Orang tak tahu tau. Filem ni originally dia release pada tahun 2017. Tapi masa tu dia ada tukar director lah. Okay. In the middle of dia kan? In the middle of shooting. Masa pre-production tu Zack Snyder step down and then studio tukar Joss Whedon. Sebab tu orang panggil 2017 punya edisi Justice League kan. Justice League. So Whedon dia banyak buat reshoot lah. Dia tukar all the dialogue, all the karakter dalam filem ni. And plot sikit kan. And then so Zack Snyder start dengan Man of Steel, betul? Man of Steel. Lepas tu dia BVS. Yes. Lepas tu Justice League. Buat Justice League tu dia kena ni lah. Dia kena apa? Okay. Yang BVS tu ada full version dia? Ada extended version kan? Edition. Tapi ada Ultimate Edition. Banyak beza. Yes. Setengah jam. Kan? Setengah jam. Dia banyak naratif lah. Director naratif dia. Tapi still tak tukar sangat dia punya main plot main plot tak tukar lah. Still dia maintain. Okay. Macam dia tambahkan yang director's cut je lah. Deleted scene. Sebab extended. Dalam cinema dia cut banyak lah. Part lawan dia cut, part Superman dia cut. Okay. Cuma yang Justice League ni sebab dia different director. So dia bukan just cut je, dia tukar terus that scene. Yes. Dia reshoot and then dia tukar plot. Okay. Sebab aku ingatkan yang BVS tu dia
dia ada buat idea lain tapi because kena reject, so dia kena edit yang buat yang tak. Tu dia Zack cakap itu memang idea dia. Memang idea dia. Ultimate Edition yang Ultimate Edition. So Martha is idea dia lah. Martha technically Martha idea dia. Yes. Okay, filem ni pelakon dia ada terdiri daripada Ben Affleck, Henry Cavill, Batman, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa dan Ezra Miller. Okay. So budget dia tulis kat sini 70 juta je, macam additional lah. Ini additional budget dia. Additional lah on top of it lah guys. Ini aku rasa editing kerja editing VFX only. Maknanya dia ada buat VFX lagi lah. Maknanya dia ada buat VFX lagi. Yes. Yeah. Dia Lepas shoot dah complete. Dia tambah VSX dengan few scene lah. Few scene 4 minutes lah. Okay. So maknanya ada yang post development juga lah. Maknanya lepas dah siap tu dia ada buat lagi dah. Okay. Kan dia just susun balik je dia punya buat. Tak. Dia dah habis. Aku rasa music score apa semua tak settle. Dia dah habis principal fotografi masa 2016 tu. So lepas tu pre-production lah, editing, buat efek tu semua kan. Masa tu yang Josh Whedon ambil alih. Kena tendang lah. Okay, bila Josh Whedon ambil alih, patutnya dia settlekan pre-production je based on all the principal photography. Tapi Whedon dia tukar. Dia tak nak pakai shot yang Zack Snyder dah buat. Dia nak shot dia. So dia buat shot dia baru punya. Yes. But the thing is, dia bukan buat shot baru. Shot yang dia buat tu shot Snyder is the same scene tapi dia shoot lagi sekali. Okay. Dia tukar dialog, different shoot angle lagi sekali. Different angle. It's the same scene sebenarnya. So pelakon kena act 2 kali scene sama lah. Macam tu technically lah. Yes, ada yang mostly yang sama tu dia reshoot lah. Bising lah. So orang bising lah, peminat bising lah bila tengok tu. Tak peminat of course lah, peminat dia tapi pelakon dia profesional lah diorang. Mula-mula tu tak adalah bising. Bukan isu tu ke pasal isu misai tu? Isu misai. Yes. Misai siapa? Misai Henry Cavill. Dia tak nak shift misai dia. Okay, sebab dia tengah buat Mission Impossible tu kan. Tapi dia tak ada kontrak untuk simpan misai tu. Dia boleh share tapi dia tak nak. Okay. Dia in other way dia nak adjust sikit. Dia protes lah. Dia dengan Man of Steel second pun dia tak dapat lagi kan. 7 years lah. Dia bengang. So tu dia. Yalah tu aku tanya pelakon okey ke tak. So in that case itu dia punya tanda protes dia. Tanda protes dia tu. At first tu aku rasa okey. Lepas tu banyak bad treatment lah. Claim Ray Fisher claim bad treatment of the WB ke Exact Josh. Aku rasa both aku rasa bukan WB as a whole tapi few of the Exact yang kebanyakannya orang ada Josh Geoff John Jeff John. Okay. Geoff John. Right. So IMDb rating untuk Zack Snyder Justice League ni 8.6. Yes, baru sebab 2 hari. Okay, Metascore 55. Yes, Metascore 55 Okay. Sama lah. Tajam. Itu standard Zack Snyder punya movie lah. Metascore mesti tak tinggi lah dia. Zack Snyder Odyssey lah. Aku rasa most DC dapat macam tu. Kecuali few lah. Dark Knight tak kot kan. Dark Knight exclude lah. Aku tak the most lah. Tapi audience punya score tinggi kan. At least 2 hari yang keluar. Come on lah. Rotten Tomatoes lah. Aku assume dia disebabkan cerita ni pandemic punya cerita aku tahu kan. So dia terpaksa dia. So a lot of people tengok lah. Aku tak tahu, aku teka je ni sebab
Orang dah lama tak tengok movie, orang dah tak lama tengok big shot, big cinema punya content. So aku assume banyak orang, despite orang suka tak suka, orang akan banyak tengok cerita ni lah, sebab kan macam aku rasa macam tu lah. So bila aku tengok audience score tu tinggi, maknanya aku put in my mind ramai orang tengok cerita ni lah, ramai orang tengok, subscribe to HBO kan. So aku rasa even Marvel fan pun tengok cerita ni. So aku rasa macam tu lah, maknanya dia orang tak ada, dah lama tak ada cerita kan, ada rating lah. Sebab streaming kan convenient untuk orang tengok. Orang so dia buka opportunity tu ramai orang tengok. Okay, kalau kita nak tengok, so the reason aku raise benda ni because audience score tu lah aku nak tahu, sebab selalunya lepas 2-3 hari movie, audience score ni selalunya yang pergi tengok fan saja, faham tak? Fan of the movie. So tapi ni aku rasa untuk ni exception sikit lah, maknanya seramai gila orang tengok, fan ke non-fan ke, even public punya yang tak pun tengok juga. So audience score tu ada validity sikit lah dekat situ, faham tak? Dia bukan the fan sajalah. So tinggi 90 lebih kan. Gila tu. Okay, that one is IMDb. Kita kalau nak tengok Rotten Tomatoes, audience score 97. 97. Okay. Review ramai 10,000 plus lah orang review kan. Tomatometer 75%. Okay. Fresh lah. Fresh lah. Oh now lah, nanti akan jatuh lah tu. Bagi 5 hari, 4 hari, 5 hari nanti tengok. Tapi yang kritik tu kadang-kadang nonsense juga. Dia cakap teruk tapi dia tak bagi point. Dia cakap it's the same movie. Itu dia rating. Okay. Kita masuk dulu. Macam mana Faris? Faris ni lah Batman the Kill. Faris outsider. Outsider. Aku outsider betul. Outsider. Faris ni biggest Batman fan ni mesti dia ni. Okay, tanya aku aku bila tengok cerita ni aku bagi dia punya summary dulu Aku tengok dua-dua tak? Yang 2017 tengok dulu. Itu aku tengok wayang kot. Good question. Bagus kau raise benda tu. Sebab sekarang ni bila aku tengok cerita ni, dia ada dua perspektif orang akan aku tak tahu tapi orang akan tengok satu, orang akan compare dengan yang previous one. Orang akan compare dengan previous one tu satu. Dia akan bagi point itu tu memang confirm. Dia bagi point tu berdasarkan dia compare dengan yang previous one. Ada satu lagi jenis orang ni dia akan compare movie dia as a movie. As a movie. Maksudnya dia tak kisah yang previous one ke apa, tak boleh, dia compare this as a movie lah. So ada tiga Faris. Satu lagi, alright. Dengan previous 2017. Okay. Satu orang review as tadi cakap apa tadi? Single movie lah, as a movie, compare as a movie lah. Bukan. Satu lagi yang continuity of DCEU, dia match dengan BVS punya, dengan ML Steve punya. Okay. Kronologi lah. Okay. So daripada aku punya perspektif, aku prefer aku tengok dia as a movie lah. Aku tengok dia as a movie. Aku tak nak compare dengan dulu lah. Sebab aku rasa so, start dengan as a new movie. Aku bagi summary dia, aku rasa aku enjoy this movie lah. Aku enjoy cerita. So the whole 4 hours. 4 hours tu aku rasa agak heavy untuk 4 jam tu, agak heavy untuk aku kan. Dengan kita punya. Tapi still watchable. Aku ada break 2 hours lah. 2 hours aku break kejap. Gila tak break, penat aku. Aku tengok ada orang tengok 4 hours straight. Aku cakap gila apa, macam mana boleh tengok 4 hours straight ni kan. Tapi ada orang tengok Aku tengok pergi toilet banyak kali lah. So itu overall review lah kan. Okay. So kita start dengan dia punya ni lah. Dia punya selalu kita start dengan story dia kan. Story aku rasa dia explain cerita ni, dia give a lot of explanation lah, which is aku suka bila dia give explanation. Dia again, aku tak nak compare dengan dulu punya Justice League. Aku just cakap dia cerita, dia bagi kau explanation pada cerita tu lah, which is kadang-kadang aku rasa macam tak perlu, tapi dia explain. Dan aku faham bila dia explain tu, dia for the sake of nak bagi penonton tu faham apa yang jadi. Aku rasa sebab dia tak nak buat macam BVS. Aku kena fikir banyak sikit. Okay. Ini dia explain more detail compared to BVS. BVS
dia tak ada apa director narrative ke kan, memang tak faham. Tak faham lah, betul lah. Aku rasa dia betul lah. Sebab tu ini aku rasa dia play safe sikit. Yes, dan bagi overall audience tengok ni dah faham. Mungkin bagi kau dia play safe lah, mungkin sebab kau ada view, tapi aku rasa dia explain lah, dia explain dan macam cakap ada certain tu aku rasa dia tak perlu nak explain tapi dia explain, dan aku rasa untuk aku tak perlulah, tapi aku rasa mungkin dia buat tu untuk orang lain mungkin perlu je. Untuk aku tengok aku tengok cerita ni dengan wife aku, so dia macam cakap dia appreciate those kind of apa ni explanation. Tidak dia akan tanya ni apa jadi so nampak lah so okay. Good point lah. And then aku tak tahu lah, mungkin pasal itu dia panjang ke apa, tapi aku rasa perlu dia explain benda tu sebab cerita ni dia macam cakap lah, kita seolah-olah macam tengok tak ada background pasal kita tak perlu tahu background pasal superhero DC ni lah. Dia explain kat sebelah. So itu dia story dia, aku rasa dia susun cerita tu aku tak kata 100% kemas, tapi boleh faham dengan boleh faham dengan lah. Itu daripada pandangan untuk story lah. So untuk you guys, story dia macam mana? Bagi aku 4 hours tu panjang sikit lah. Sebab few scene yang dia macam draggy sikit, macam yang Bruce Wayne ke Aquaman punya tempat tu Icelandic kan. Tu macam drag sikit lah intro dia tu kan. Okay. Tak over, tapi few scene yang dia tak perlu macam shot mountain tu kan, tak perlu lah banyak kali kan. Tapi aku faham part tu mungkin dia nak tunjuk credit director, producer semua kan, dia guna that opportunity dulu ada kan yang Justice League dulu, yang sebenarnya ada juga scene tu kan ke aku ada, tapi short, very short. Very dekat. Short lah. Okay. Dekat. Okay. Tapi dari segi visual dia menarik lah, enjoyable lah. Yang part 1 tu. Tapi kau rasa penat nak tengok cerita? Yang first part tu aku rasa penat sikit. Sebab mungkin aku tertunggu-tunggu apa yang different daripada yang 2017. Aku too excited to know. Macam tu aku tak cepatlah nak tengok fighting scene kan, apa yang berbeza totally different kan. So itu aku macam aku tak boleh nak skip kan. Lagi skip faham saya kadang-kadang server hang kan. So aku ni macam drag sikit lah. Tapi bila aku tengok second time, aku enjoy. Even yang first part tu, walaupun lama. Waktu tu baru aku nak faham sebab apa dia buat, dia shoot macam ni, sebab apa dia explain detail dia nak recruitment untuk yang superheroes. Okay. Dalam banyak-banyak Zack Snyder punya movie kan, aku rasa movie ni yang paling complete lah. Sebab dia tak ada limitation tau. Masa tu dia tak ada limitation masa, so dia boleh cerita every single details kan. Aku rasa bagus jugalah. BVS dia dah buat macam tu, tapi WB kan dia tak bagilah cerita in detail. Yelah, that's why lah aku cakap ada sebab kan bagus jugalah jadi case dengan Joss Whedon ni. Kalau tak, kita takkan dapat 4 jam ni. Kita dapat 2.5 je. Tapi kenapa dia tak buat split lah? Part 1 part 2 tak boleh? Part 1 part 2 mungkin cost kot. Sebab aku rasa kan, one of the reason, kalau aku bukan nak backup WB ke apa kan, tapi kalau tengok dekat cinema 4 jam tu heavy aku cakap kau. Heavy. Yalah. Aku rasa lah. Aku rasa macam heavy lah kan. So 4 jam takkan keluar panggung lah. Dia dapat 4 jam. Takkan lepas panggung satu hal lah kan. Tapi orang pun takkan apa ni, orang akan complain lah. Confirm orang akan complain ni. Walaupun even aku rasa hardcore fan pun akan macam 3 hours lah. Okay lah, 3 hours okay lah. So dia go back to aku punya question, kenapa dia tak split lah? Kenapa dia tak buat split lah? Tu aku faham tak? Kenapa dia tak ambil Avenger punya MCU punya style? Maknanya aku faham lah Zack Snyder dia style dia, tapi still split release kat wayang ke split? Part 1 part 2 lah. Maknanya so part masalah release dalam cinema lah. Release dalam cinema lah. Maknanya part 1 ni case back in 2017 lah cerita kalau kalau Zack Snyder still proceed dengan dia punya release masa that time kan. So
Macam kalau daripada apa yang kau cakap tadi Zaf, seolah-olah selama ni Zack Snyder memang chances nak dapat full dia punya tu tak ada kan. Selalu mesti kan, sebab dia perlukan masa untuk cerita betul-betul detail apa yang dia nak ceritakan. Tapi dia tak dapat sebab cinema tak allow semua tu kan. So aku tanya kenapa dia orang tak split? Kenapa dia tak split? Macam tu, faham tak? Kau faham maksud aku kan? Aku rasa isu dengan WB ni dia bukan sebab panjang tu. Dia tak nak split. Dia tak suka dia memang tak nak Snyder punya vision. Itu one of the reason lah dia tak nak WB exact lah. As a studio aku tak syok lah, mungkin few dia punya exact tu tak suka. Even the death of Superman tu pun BVS pun dah kacau dah. Bila dia bagi tahu idea Superman mati, WB exact dah geleng-geleng kepala lah. Tak nak. Dia cakap iconic, such an icon kan, Superman tak boleh mati. Sedangkan dalam komik dia mati kan. Tapi dia dari situ dia dah start dengan Zack punya vision ni dia tak boleh terima. Sedangkan Zack dah vision dia tu sampai Justice League dia dah tulis storyboard as a summary. Ke detail aku tak sure lah. Dia dah tulis sampai Justice League 3. So di situ aku rasa WB executive dah boleh tackle apa Zack nak. So dia tak nak macam tu. Dia nak light movie macam Marvel, MCU style lah. Okay. Yes, MCU style yang satu kemungkinan dari segi collectibles, toys. Lagi yes. Dari segi profit nak market lagi kan. Dia punya rating dia punya apa? Rated rate kan. R-rated ke PG kan. Kalau buat ganas macam tu memang tak boleh lah nak PG 13 ke umum ke kan. So one of the reason aku rasa sebab tu dia aku rasa even Zack nak cut ke 2.5 pun dia takkan release lah. So Zaf, bila kau rasa ni paling complete je tadi, kau happy lah kalau jadi happy je lah. Ni lah. Technically actually dia punya plot line sama je dengan yang Joss Whedon buat. Yes. Sama je. Betul. Cuma dia tukar the tones of the movie tau. Dia tukar characterization of all the characters. Itu yang aku rasa bukan dia tukar tau. Ini yang original idea. Dia nak present. Tunjuk present, tapi Joss Whedon yang tukar. Yelah Joss Whedon, aku cakap Joss Whedon lah yang tukar. Okay, Joss Whedon lah. Okay, aku ingat. The plot line dia sama je. And untuk aku review stand alone ni susah sikit lah. Mesti nak kena compare juga dengan yang originalnya kan. Main thing orang tengok Zack Snyder Justice League ni sebab Joss Whedon punya sucks lah. One of the reason lah. Dan jadi hype tu. Okay, kita go one by kita one. Kita kena compare juga macam mana. Tackle dia punya karakter lah. Okay, kita start dengan Batman. Okay, macam mana? Karakter Batman compare, aku terpaksa suruh sebut compare dengan 2017. Ini memang best gila lah. Yang 4 last tu. Dia bukan clueless Batman yang dia tak ada idea dia nak buat apa. Yang dia tak ada plan, dia main redah ikut tak apalah kawan dia backup macam tu, ikut Wonder Woman lah. Kan, dia lepas kat Wonder Woman dan dia harap Superman dia tak boleh lah buat kalau Superman tak ada. Macam mana pun Superman ni. Sedangkan dia the founder of the Justice League kan dalam ni. Tapi dia clueless dan tactical pun tak ada. Dia main redah lah. So dalam Zack Snyder Justice League ni nampak dia Batman yang well planned masa part last. Yang kenapa kau spesifik kat part last? Kenapa kau spesifik kat part last? Yang first tu sama je dengan 3070. Okay. Tapi few yang tu nampaklah yang Nightcrawler tu taklah yang macam ketam, slow kan. Zack Snyder buat laju sikit kan. Make sense lah ni slow macam ketam macam bodoh sikit lah kan itu. So dengan part last tu memang totally different. Bukan Batman yang dengan paradigma pun dia tak tahu nak lawan dengan police siren, dia guna police siren. Itulah. Dengan dia leadership
ni better dari 2017. Sebaik kau guna perkataan better lah. Sebaik kau guna perkataan better lah. Better dari 2017 yang dia nak pass torch tu dekat Wonder Woman je kan, jadi lead. Dia tak ada clue. Okay, Faris. Aku sedih sikit bila kau cakap kau nak start dengan Batman lah. Bagi aku bagilah Faris. bagi aku kalau ada weakness yang agak kuat dalam cerita ni, movie aku rasa Batman lah dia punya weakness yang paling obvious kan. Aku dah tahu dah dia ni. Apa yang tak kena dengan Batman ni? Okay, Ini dia compare bagi kita. compare dengan 2017. Aku macam cakap lah, aku susah nak compare dengan 2017 sebab aku rasa macam Zaf cakap, mungkin dia macam tak sama je dengan, tak banyak beza sangat dengan 2017 tau. Kalau ada pun dia tukar daripada segi dia punya camera take sikit ke sampai kan, dengan dia punya tone of the kan, tentu aku rasa. Tapi daripada segi karakter Batman tu aku rasa tak ada banyak sangat beza dengan 2017. So aku tak nak compare dia dengan tu. Aku compare dia as a Batman punya karakter lah. So Zack Snyder punya take on Batman lah sebenarnya. So aku rasa dia Batman ni, aku buat again, aku cakap based on comic punya reading, understanding of Batman. Compare ke komik. Tak lah, aku rasa Batman ni dia kali ni dia sama level dengan, ataupun kalau dia pun lebih sikit daripada level Flash dalam cerita ni. Maknanya dia orang ni macam supporting role dalam cerita ni. Aku rasa macam tu lah. Aku rasa Batman ni macam supporting role dalam cerita ni. Dia to some extent dia macam nak push jadi macam humor punya role juga Batman ni. Dia nak jadi macam watak yang total dark Batman lah. Tak tu sedap. Ada part yang aku suka dark, which is the ending tu, credit ending tu kan. Joker tu. Itu aku rasa dia beda kena. Aku rasa Batman sikit lah. Tapi itu mesti baru kan. Itu mesti dia baru shoot kan. Aku teka itu baru shoot kan. Itu baru shoot kan. Sebab itu aku rasa dia punya tone tu nampak Batman punya tone lah, Mak. On the other hand, yang the rest of the movie tu Batman ni jadi macam supporting, walaupun dia bukan supporting lah, tapi still rasa macam dia supporting. Ada satu scene tu kalau perasan dia kata now is my turn kan, dia naik Nightcrawler kan, tapi tak ada apa pun kan, tak ada apa kena kan sikit kan. Itu aku tak pernah mention pun dekat situ. Tu je bodoh sikit lah. So aku rasa macam dia dengan Flash macam tak banyak dia lebih pada macam humor punya comedic role sikit lah. Bukanlah comedy tapi kau perasan dia orang banyak, kalau berlawak-lawak dia orang yang banyak involved dalam scene, nak release the tension of the movie kan. Something like that lah kan. Kalau ada pun sikit yang masuk is Aquaman lah, tapi kebanyakan Batman dengan Flash paling banyak lah. So bila aku tengok Batman tu aku rasa kau cakap apa? Dia jadi macam comic relief sikit. Comic relief kan. Aku tak tahu korang perasan ke tak. Ada few jokes tu, in fact yang dalam previous Justice League pun ada just repeat balik kat sini. So dia jadi macam ada, tapi taklah sebanyak. Aku rasa more to Aquaman and Flash. Aku tengok setiap kali Flash buat lawak, Batman yang buat muka tu, memang cakap ni Flash duk sparring dengan dia je selalu, faham kan, sparring dengan dia kan. So dia macam itu aku nampak lah. Which is again aku agak kalau tak cakap dalam cerita ni, kalau ada kelemahan yang aku rasa agak kecewa ialah dengan Batman punya role lah. Batman punya role tu aku rasa tak kuat dalam cerita ni. Dia punya karakter bukan dia punya tactical. Of course lah kita tu okay. Of course kita faham dia bukan superhero kan. Dia the rich, dia punya superpower dia being rich lah kan. Cuma dia punya karakter dia light sikit lah Batman ni. Sebab dalam BVS, kalau kita dalam BVS dia aku rasa dia rough dia rough aku rasa. Aku tak tahu tu ni aku punya view lah, korang rasa dia rough tapi ni aku tak rasa dia macam dia seolah-olah reda je lah, aku dah tahu. Aku tak boleh compete dengan Aquaman. Dia mengharap tak boleh compete dengan paling command aku boleh compete dengan Flash. Itu pun aku memang confirm kalau teruk. Tapi macam tu aku rasa lah. Dia tak nampak macam leader lah kalau kan. Yes, dia tak nampak macam leader. Dia orang aku agree lah. Patutnya dia mungkin susah lah key character untuk cerita ni. Nampak sepatutnya lah kan. Dia macam ke situ. Dia tak nampak siapa leader kan. Tapi macam Batman ni kerja dia cari-cari orang je kan. Dia kalau kita scene fighting pun dia standby kapal. Aku faham juga dia tak boleh lawan, dia capability manusia tak boleh lawan, tapi still aku expect dia prepare dengan dia punya
Aku suka dia buat yang bracelet tu kan. Bracelet gauntlet tu lah. Itu macam nampak macam ada potential, tapi of course dia tak explore sangat tak itu explore kan. kat situ. Itu kekurangan dia lah, sebab kita pernah tengok je Justice League animation kan. Batman punya animation role kan is very important. Okay, every single if Justice not League the most punya important lah. Dia Okay. Superman pun tak boleh nak main-main dengan dia macam something like that kalau Batman punya role kan. Itu serius sangat Batman tu. Dalam hati ni orang maki. Itu fan katanya, aku. daripada tak cakap ni Zack Snyder punya view of Batman lah. Aku faham mungkin ada some limitation. Mungkin scope tu terlalu besar kan. So dia susah nak keep up dengan the others kan. Tapi itu aku kalau ada kelemahan macam ni, aku beritahu awal, itu je dapat yang aku rasa macam aku a bit disappointed lah. Adalah macam aku cakap, Silas tu dia adalah dia shine sikit kan, tapi still tak cukup nak justify dia as a leader of the Justice League lah. Aku suka dia punya suit semua terbaik lah. Aku rasa macam memang kalau tak tahu aku rasa dia buff tu aku suka Batman buff tu aku suka. Kalau compare dengan siapa ni Nolan Matic kan, compare dengan siapa nama awal-awal dulu tu Tim Burton Matic tu. Ni Batman dia gunakan, sebab dalam komik atau dalam animation ada that kind of Batman tau. Dia present that kind of Batman. So aku nampak best nampak. Cuma again dia tak explore tu banyak dekat Batman. Something like that aku rasa. So itu untuk aku Batman lah situ. Sorry Batman. Betul lah Faris. Buka topeng Faris. Aku tunggu. Okay, aku kena stop sekejap. Okay. So Zaf punya view pula Batman. Okay, aku punya view Batman. Banyak ni. Banyak lagi actually. Banyak lagi karakter lain kan. So kena pendek-pendekkan sikit lah. Banyak karakter lain. Kena panjang pula kan. So Batman, Ben Affleck aku suka. Batfleck aku suka lah, Batfleck. Cuma macam kau cakap Faris, Zack Snyder punya take on Batman ni, dia macam dia tak pandai sangat nak explore untuk bagi tunjuk yang Batman ni super terror tau. Kan? Even dalam BVS pun aku last time expect dia yang apa have all the information about the metahumans ni, tapi turns out Lex Luthor yang Lex Luthor kan. Betul lah. Ya, betul benda macam tu lah. Aku mengharapkan dia lah yang do all the investigation, tapi dia just curi thumb drive kan. So ni Batman kaya ni. Sebab tu aku bila kau start dengan Batman tu, aku rasa macam seolah-olah macam kita ada expectation yang Batman ni sepatutnya the main role, tapi kan kita hakikatnya tak macam tu kan. So as a leadership quality tu tak ada lah untuk Ben Affleck ni. Tapi sayang dia tak ada mungkin sebab kita tengok kalau ada stand-alone solo movie mungkin boleh membantu lah. Tapi boleh bantu. Sebab Ben Affleck ni aku suka. Aku rasa dia punya vibe Batman tu ada tau. Tengok muka dia dengan gaya dia tu. Aku suka lah. Walaupun aku tak suka dia macam suka buat lawak. Bukan lawak lah, dia macam comical relief tu, tapi still aku rasa dia okay. Dia boleh jadi Batman yang kita nak lah sebenarnya. Okay. Action wise best lah tengok Ben Affleck ni Batman ni. And action best. Okay, kita move to Wonder Woman. Macam mana?